Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya hari ini kita bertemu lagi di dalam kuliah online yang didatangkan daripada Masjid Sultan Idris Shah kedua, Masjid Negeri Perak. InsyaAllah hari ini sama-sama kita berkongsi beberapa perkara tentang kehidupan kita, tentang apa yang sepatutnya kita lakukan sepanjang kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita sedia maklum bahawa kita sekarang ni mengalami satu situasi yang mana bukan kata di Malaysia, malah di seluruh dunia, khususnya di Malaysia, negeri Perak ini, yang mana kita mengalami masalah COVID-19. Kalau kita tengok kepada angka-angka yang di update pada setiap hari, menunjukkan trend yang agak sukar untuk diturunkan angka-angka tersebut, melainkan daripada pihak kita sendiri, melainkan daripada pihak kita sendiri, yang mana kita sendiri yang menjaga, membantu frontliner, kitalah frontliner yang membantu untuk menurunkan, mengurangkan penularan wabak COVID-19 ini. Jadi insya-Allah sama-samalah kita berdoa supaya Allah mengangkat kesusahan, kepayahan yang melanda kita ini, musibah yang melanda kita ini, mudah-mudahan akan kembali seperti kehidupan seperti sebelum kita mengalami COVID-19 ini. Jadi tuan-tuan, para pendengar yang rahmat Allah sekalian, ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat daripada surah An-Nisa, ayat 110 surah An-Nisa, yang mana yang bermaksud, dan siapa yang melakukan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan maksiat, kemudian dia memohon ampun daripada Allah, nescaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi ayat ini maksudnya kita boleh tengok jelas bahawa setiap manusia yang hidup di atas muka bumi Allah ini, yang mana pernah melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkara-perkara yang mendatangkan dosa, perkara-perkara maksiat. Kita pun memang tak lari daripada melakukan dosa. Tetapi nak dijelaskan lagi ialah, sekiranya kita melakukan maksiat, kita melakukan dosa, maka apa yang perlu kita lakukan? Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memohon ampun kepada Allah? Kerana Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Mengasihani. Jadi janganlah pula dalam diri kita, dalam hati kita, kita terasa apabila kita melakukan maksiat, tak apalah, tunggu dululah. Tidak. Allah dah bagi tahu jelas, sekiranya kita melakukan maksiat, kita tersedar, kita tersilap, maka kita terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang rahmati Allah sekalian, nak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya berbagai-bagai cara, kaedah yang diberikan kepada manusia.
Kita tahulah kita kena bertaubat, kita kena memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang kita panggil taubat nasuha ataupun taubat yang bersungguh-sungguh. Sebenarnya banyak lagi kaedah-kaedah lain selain daripada kita memohon ampun. Itu kena buat lah, memohon ampun kita tetap kena buat. Cuma kaedah-kaedah lain yang mana membantu dalam menghilangkan dosa-dosa yang kita lakukan. Tambah pula kita katakan tadi, kita sebut di awal tadi, yang mana kita sekarang ni mengalami peristiwa yang tak pernah berlaku dalam kehidupan kita, iaitu COVID-19 ni. Maka apa yang perlu kita lakukan? Boleh tak kita lakukan? Baik. Jadi di dalam sebuah hadis akhir zaman juga menyebut beribadah di dalam keadaan huru-hara. Kalau kita tengok maksud sebenar ialah apa yang dikatakan beribadah ketika keadaan huru-hara ni ialah huru-hara ketika mana kiamat. Ini huru-hara yang sebenarnya. Tetapi apabila ditimpa musibah, dia juga sebenarnya termasuk di dalam keadaan huru-hara. Yang mana dalam hadis ini menyebutkan bahawa sekiranya kita melakukan ibadah tersebut di dalam waktu huru-hara ni, maka Allah akan berikan ganjaran yang besar. Ini sebelum kita masuk ke kaedah-kaedah yang lain, yang mana saya boleh bagikan sedikit tips bagaimana untuk mengurangkan dosa kita, bagaimana nak menghilangkan dosa kita. Sementara kita sebut COVID-19 ni, kita sebut juga kenapa kita perlu beribadah juga ketika mana huru-hara. Bukan kita kata apabila tiba huru-hara ni COVID-19 kita pun panik, tak tentu pasal dan sebagainya, sampai kita lupa nak beribadah kepada Allah. Cubalah mendapatkan vaksin, kita bila vaksin nak siap dan sebenarnya. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam keadaan huru-hara. Dalam sebuah hadis daripada Ma'qil bin Yasar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fi hajj ka hijrati ilai, iaitu ibadah ketika al-haraj, iaitu keadaan huru-hara, seperti kamu berhijrah kepadaku. Ini riwayat Imam Muslim. Jadi dalam hadis tersebut jelas bagi tahu kalau kita beribadah keadaan huru-hara, ini pun mungkin termasuk dalam huru-hara, yang mana pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Berhijrah kepadaku. Yang dimaksudkan dengan hijrah itu ialah meninggalkan fitnah dan keburukan itu menuju ketaatan kepada Nabi SAW. Ini kerana Nabi tidak pernah sama sekali meninggalkan ibadat, walaupun pada masa yang ditimpa musibah, walaupun dalam peperangan, ibadah tetap diutamakan. Jadi nak katakan sebenarnya ibadah ini hanya boleh dilakukan pada waktu-waktu tenang, waktu-waktu tertentu saja, tidak. Ibadah ni wajib dilakukan. Hatta dalam peperangan sekalipun, tetap ibadah perlu dilaksanakan. Maka kalau kita beribadah sekarang ni, kita janganlah bising kata ada masjid ditutup, ada ni. Memang betul lah, ini adalah musibah kepada kita. Tak dinafikan, ini adalah musibah. Ini adalah huru-hara. Maka peluang yang kita ada, kita beribadah pada Allah. Beribadah kerana dalam Allah bagi Nabi sebut, kita beribadah di dalam keadaan huru-hara ini seperti berhijrah kepada Nabi SAW. Iaitu menuju kepada ketaatan. Ini antara hadis-hadis yang dimasukkan hadis-hadis akhir zaman. Ini kita sebenarnya akhir zaman dah sekarang ni. Akhir zaman dah. Jadi antara contoh ibadah yang boleh kita lakukan sekarang ni, kalau kita tengok sebelum tu, kalau kita tengok pada hari ni, sebenarnya hampir semua orang sibuk dengan banyak isu, antaranya isu politik, isu semasa, sebagainya. Kemudian hanya sedikit sahaja yang menyibukkan diri kepada hal-hal agama ni, untuk belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama, memperbaiki amal ibadah. Maka antara contoh yang kita boleh buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana dalam keadaan huru-hara, antaranya ialah beribadah kepada Allah, termasuklah berdoa, memohon pertolongan, memohon perlindungan, berzikir dan seumpamanya.
Maknanya ibadah ni bukan kita fikirkan sembahyang je. Sebenarnya ibadah ni luas. Maknanya kita berdoa pun satu ibadah, berzikir pun satu ibadah. Kita boleh buat bila-bila masa. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon dilindungkan daripada huru-hara yang melanda kita ini, dilindungkan daripada wabak-wabak yang teruk sekarang seperti mana COVID-19 ini. Semua kita berlindung daripada segala fitnah, mohon keampunan. Kita buat. Yang kedua ialah mendekati para ulama dan meminta berkaitan dengan hal-hal agama kepada mereka. Jadi ini juga sebenarnya salah satu daripada ibadah. Kalau kita dah tengok huru-hara ni, kita minta pendapat. Jangan kita berandaian sendiri. Ini ramai orang berandaian sendiri. Tengok ni apa berlaku ni, kenapa ni ditutup, kenapa ni dibuka dan sebagainya. Jadi huru-hara COVID-19 tu ada. Huru-hara kita pula ditambah. Huru-hara kerana apa? Kerana kita ni betul, orang ni salah. Orang ni betul, orang ni salah dan seumpamanya. Jadi kita sibukkan diri kita daripada perkara-perkara tersebut, kita sibukkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon ampun, berzikir dan seumpamanya. Dan antara yang saya boleh sebutkan, kita dah malam Jumaat Jumaat malam ni ialah jangan lupa kita baca surah Al-Kahfi. Banyak sebenarnya kelebihan surah Al-Kahfi, tetapi salah satu yang saya suka sebut di sini ialah daripada Abu Darda, hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah bersabda bahawa siapa yang menghafaz 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, 10 ayat awal surah Al-Kahfi, maka dia akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Jadi huru-hara ni sebenarnya salah satu daripada fitnah Dajjal. Huru-hara ni, fitnah Dajjal pun termasuk dalam huru-hara. Jadi nak mengelakkan kita supaya kita ni panik, tak tentu pasal, mengarut tak tentu pasal, hafal siap-siap tuan-tuan, puan-puan, para pendengar dan Allah sekalian. Kita mungkin dah, sebelum ni kita dah baca. Kita dah biasakan baca 10 ayat awal, 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Kita hafaz pula 10 ayat ini tuan-tuan. Kalau kita baca tiap-tiap minggu untuk 3-4 bulan ni, insya-Allah terus ingat sampai bila-bila. Mula-mula mungkin rasa susah. Alah pakcik ni dah lama, dah tua ni, tak boleh nak hafal. InsyaAllah pakcik, apabila kita hendak, maka insyaAllah kita akan usaha kepada apa yang kita hendak. Kalau kita tak hendak, sampai sudah tak nak. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saya menyeru supaya sama-samalah kita menghafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi, kerana jaminan untuk yang bagi menghafaz surah ayat 10 ayat ini adalah akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Yang mana fitnah Dajjal ni saya bagi tahu tadi juga, huru-hara. Huru-hara termasuk daripada fitnah Dajjal. Baik. Jadi kita berbalik kepada ayat di awal yang mana Allah bagi tahu dalam surah An-Nisa, kalau kamu melakukan dosa, kamu melakukan maksiat, maka bertaubatlah, memohon ampunlah kepada Allah, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi suka saya nak ini mungkin dah pernah dengar, ramai orang dah bagi tahu dah tentang perkara ni, tapi kita ingat, memperingati balik. Kita ingat di antara satu sama lain, supaya manusia apa yang kita lupa tu kita kembali ingat. Suka saya nak kongsikan iaitu satu perkara yang disebut di dalam hadis Nabi juga, yang mana sangat sikit dia punya, sangat ringan perbuatan ini, perkara ini, tetapi berat ganjarannya, besar ganjarannya. Ini melibatkan juga dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tuan-tuan? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza asbaha wa idza amsa mi'ata marrah subhanallahi wa bihamdihi ghufirat dhunubuh wa in kanat akthara min zabadil bahr." Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah yang bermaksud, sesiapa yang membaca pada waktu pagi dan petang zikir yang bermaksud Maha suci Allah dan segala pujian kepada Allah, iaitu subhanallahi wa bihamdi, sebanyak 100 kali, maka diampunkan dosa-dosanya walaupun ia lebih banyak daripada buih di lautan. Masya Allah, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana saya sebutkan tadi,
perkara yang ringan, benda yang mudah, ganjaran yang cukup besar. Dalam hadis ini sebut, kita baca sehari 100 kali, sama ada pagi ataupun petang, iaitu bacanya subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdi. Dalam riwayat lain ada menyebutkan menambah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Okey. Kita fokus pada hadis ini, subhanallah wa bihamdi. Makanya Allah ni betul lah seperti mana yang disebutkan di dalam surah An-Nisa tadi. Allah ini maha pengampun, Allah ini maha mengasihani. Manusia tidak lari daripada melakukan dosa, tetapi Allah maha pengampun. Jangan pula kata, kenapa kita manusia ni susah, mesti nak kena ada dengan buat dosa. Betul. Tetapi ingat juga, Allah Subhanahu Wa Taala maha pengampun lagi maha mengasihani. Dalam hadis ini juga jelas menunjukkan apa yang dikatakan Allah itu maha pengampun lagi maha mengasihani. Benda yang mudah, subhanallah wa bihamdi, kita baca 100 kali. Benda ni tuan-tuan, tak perlu kita nak buka buku, kita tak perlu nak buka handphone dan sebagainya nak baca. Zikir yang cukup mudah, zikir yang cukup ringan, subhanallah wa bihamdi. Duduk kita cakap macam ni pun kita boleh hafal. Subhanallah wa bihamdi. Kita baca 100 kali. Waktu mana kita nak ke kerja, waktu mana kita nak balik daripada kerja, waktu mana kita duduk saja-saja tak nak buat apa, kita sebut zikir. Ataupun lepas sembahyang subuh kita baca sekejap, kan. Bila-bila saja kita boleh lakukan. 100 ni tuan-tuan, berapa minit je sebenarnya? Berapa minit je. Ada orang bertanya kepada saya sebelum ni, kalau macam mana nak kira Ustaz? Saya dah cuba buat. Waktu pagi-pagi tu saya datang kerja, bawa kereta, saya dah cuba baca. Tapi saya tak boleh nak kira. Tak boleh nak kira. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang rahmat Allah sekalian, jangan kita terlampau, orang kata apa, terlampau detail, teruk sangat kata. Kita baca je. Buat saja anggaran sebanyak 100 kali. Andai kata kita tak dapat nak kira. Sebelum ni kita buat subhanallah wa bihamdi. Kita setkan masa. Waktu kita lapang ni kita buat subhanallah wa bihamdi. Kita set masa. 100 kali tu berapa kita dapat? Sebenarnya dia bertertakluk kepada pembaca tu masing-masing. Ada yang baca laju, dia akan cepatlah. Ada yang baca sebiji, maka dia akan lama sikit lah. Maka dia setkan masa awal. Dia kata okey, lebih kurang 5 minit. Contoh, 5 minit habis dia baca. Maka ketika mana dia tak boleh nak mengira di sebutan itu, dia tengoklah jam. Okey, hari ni pukul 11.30 contoh, 11.30. 11.35 berhenti. Contoh. Makanya anggaran tu lebih kurang, insya-Allah. Allah ini maha pengampun lagi maha mengasihani. Jadi banyak yang kita boleh lakukan apabila kita ni sebagai seorang hamba untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Banyak yang kaedah-kaedah diberikan oleh Allah dan juga Nabi SAW kepada kita. Selain daripada kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah Fatihah sendiri pun hari-hari kita sebenarnya kita mohon ampun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau lah aku sembah, kepada Engkau lah aku mohon pertolongan. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Itu doa kita setiap hari. Ditambah pula dengan amalan-amalan yang lain, doa-doa lain, zikir-zikir lain. InsyaAllah. Antara kita nak dengan tak nak saja. Usaha dengan tak nak, usaha dengan tak usaha je. Dan perkara-perkara yang disebutkan tadi, hafal surah, awal surah Kahfi 10 ayat, baca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali sehari. Ini semua tidak ada perkara yang membebankan, kecuali antara kita nak buat ataupun tidak. Kita rajin ataupun tidak. Benda mudah. Tanyalah diri kita sendiri. Mampu buat ke tak mampu buat? Secara logik akal, memang kita semua mampu untuk buat. Kerana tidak memerlukan kita duduk di masjid untuk kita berzikir. Kita duduk ataupun kita kena baca buku baru kita boleh berzikir. Tidak. Di mana-mana tempat, di mana-mana kawasan, di bila-bila masa, maka buatlah. Tambah pula dalam keadaan huru-hara ni, janganlah kita terlampau sibuk nak mencari vaksin. Bukan tak salah, bukan kata benda tu salah.
kerana kita mencari vaksin. Itu adalah satu juga maqasid syar'iyah. Kaedah maqasid syar'iyah untuk dapatkan kehidupan yang lebih baik bila dengan adanya vaksin. Saya tidak katakan vaksin itu tak betul. Boleh. Tetapi selain daripada usaha kita mencari vaksin, mencari kaedah untuk menghilangkan virus-virus yang ada di sekeliling kita ini, maka eloklah juga kita sambil-sambil itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan tambah beribadah di keadaan huru-hara ni, cukup banyak ganjarannya seperti mana yang telah disebutkan di awal tadi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya berharap sangatlah tak cukup satu, tak dapat banyak, dapat satu pun kita boleh kita buat tu pun alhamdulillah. Daripada apa perkara yang kita dah sebutkan pada hari ini. Hari ini pun saya sebut perkara-perkara yang ringkas dan mudah untuk kita amalkan sepanjang kehidupan kita, insya-Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu daripada kelemahan saya sendiri. Kelemahan saya sendiri. Jadi insya-Allah umur yang panjang, kita bukan sekadar bertemu sahaja di dalam maya ni. Masya-Allah kita bertemu di dalam kuliah face to face. Kuliah yang berhadapan. Jadi apabila telah dibuka masjid-masjid, surau-surau nanti, jemputlah kepada semua untuk hadir ke masjid. Janganlah kita hanya bising apabila masjid ditutup, tapi apabila masjid dibuka, kita pula yang tak pergi. Jadi sama-samalah kita berazam. Apabila dah buka masjid, bila dah buka seluas-luasnya pintu masjid kepada kita, datanglah ke masjid, ambillah ilmu yang diberikan oleh penceramah-penceramah, imarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi insya-Allah kita bertemu lagi akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.